peperiksaan semester yang lepas, yang baru-baru ini, dan ada juga yang akan bakal menduduki peperiksaan percubaan untuk semester 1 Sains Sukan STPM untuk tahun ini, yang mana kita punya peperiksaan pada tahun ini akan dijalankan pada tahun hadapan. But it doesn't mean that walaupun dia nampak lambat, tetapi dia adalah satu yang sangat-sangat penting untuk difikirkan bahawa banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dalam kalangan pelajar dalam menjawab soalan. Okey, saya ingin membawakan, saya tidak akan mengambil masa yang panjang begitu lama untuk bercerita, tetapi saya akan fokuskan berkaitan dengan apakah perkara yang perlu diperbaiki dan juga apa yang perlu dibuat oleh para pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sains Sukan STPM semester 1 pada tahun hadapan 2021. Suppose kita exam ini pada tahun ini, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, peperiksaan terpaksa ditunda dan kita juga tidak ada kelas. Okey. So, saya bawa kepada semua pelajar, apakah perkara yang berlaku sebenarnya. Kenapa pelajar tidak boleh dapat markah yang tinggi ataupun markah penuh, dan juga jawapan yang diberikan tidak menarik perhatian pemeriksa dan sebagainya, menyebabkan pelajar gagal. Okey. Kalau nampak daripada 4 topik yang kita sudah lalui untuk semester ini, daripada first, sosiologi, pengurusan sukan, rekreasi, kesenggangan dan rekreasi serta pemakanan sukan, itu 4 topik itu nampak macam mudah, tetapi sebenarnya untuk peringkat STPM ini dia sangat-sangat berbeza. Okey, cara kamu menjawab di peringkat SPM tidak boleh dibawa tidak semuanya tidak boleh diguna pakai untuk di peringkat STPM. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Kalau di peringkat SPM, dia lebih kepada apa yang kamu faham. Mungkin ada juga soalan-soalan yang berunsurkan kebat dan sebagainya. Yes, betul. Tetapi untuk peringkat tingkatan 6 ini, dia bukan sekadar apa yang kamu faham, apa yang kamu tahu, apa yang kamu apply, kebat itu dan sebagainya, tetapi dia lebih kepada apa yang kamu hendak ceritakan berdasarkan pengalaman kamu dan juga kematangan kamu. Itu yang paling penting. Okey, dan juga kamu hendak membuat hubung kait di antara satu sama lain. Okey. Pertama, yang saya juga mengalami sejarah di mana sebelum ini pelajar saya sentiasa dapat markah yang bagus, grade yang bagus pada semester 1. Tetapi saya belajar daripada semester lepas, okey? Semester lepas ramai pelajar saya collapse, jatuh, markah rendah, gagal pada semester 1 yang lepas. Dan saya cuba untuk berbincang, saya bertanyakan kepada beberapa orang rakan dan juga saya berbincang dengan mendapatkan pandangan daripada pemeriksa kertas, apakah yang masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar. So, apa yang berlaku adalah kesilapan pelajar adalah pertama, ini yang paling asas adalah tidak memahami kehendak soalan. Ini biasanya pelajar terlampau gairah. Apabila nampak soalan senang, terus dia jawab, tidak lagi fikir panjang. Kemudian kedua adalah ini juga asas, tidak membuat kerangka jawapan. Ini adalah berkaitan dengan yang pertama sekali, tidak memahami soalan itu. Apabila tidak memahami soalan, dia teruskan dengan menjawab menggunakan apa yang dia rasa. Itu yang masalah. Sepatutnya untuk menjawab soalan itu perlu ada satu sistem, sistem yang boleh mengelakkan daripada mengurangkan berlakunya kesilapan dalam menjawab soalan. Okey, salah satunya adalah kesilapan yang dibuat adalah tidak membuat rangka jawapan. Rangka jawapan ini sangat penting. Okey, ketiga adalah tidak membaca secara spesifik keseluruhan. Ini saya tertinggal, saya pun tidak memeriksa slide ini, tapi it's okay. Tidak membaca secara spesifik. Main baca, lepas itu baca aja sekali terus jawab. Okey. Huraian
huraian tidak tersusun. Ini selalu kepala jadi ekor, ekor jadi kepala, tengah jadi itu menjadi masalah. Kemudian inilah tolonglah anak-anak didik semua, tulisan itu tulislah cantik-cantik. Okey, baik-baik. Tidak cantik pun tidak apa. Yang penting tulisan itu bolehlah dibaca. Okey, bolehlah dibaca. Sekurang-kurangnya apabila boleh dibaca, pemeriksa boleh mencari setiap isi yang boleh diberi markah. Apabila sukar dibaca itu yang menjadikan pemeriksa rasa stres. Okey, dia akan tahulah pemeriksa pun adalah manusia biasa. Dia ada perasaan, okey? Pemeriksa soalan adalah manusia. Dia ada perasaan. Apabila dia tertekan, maka kadang-kadang apabila kita membuat keputusan itu banyak dipengaruhi oleh emosi. Itu jadi kita cuba untuk elakkan itu. Walaupun pemeriksa ini profesional, tapi kita mahu pembaca ataupun pemeriksa itu mudah untuk membaca jawapan kita, skrip jawapan kita. Dan yang seterusnya adalah jawapan kosong, tiada fakta. Ini yang saya paling marah. Ini yang paling saya marah. Bila satu soalan itu rasa nampak, oh susahnya soalan ini, aduh matilah. Terus tinggal begitu saja. Hey, come on, jangan jadi pengecut lah. Cari idea, relax sekejap. Okay, relax sekejap. Cuba untuk tulis, buat kerangka apa, gain up balik knowledge yang sudah kumpulkan balik apa yang sudah belajar di kelas, apa yang pernah kamu ingat dan sebagainya. Perlahan-lahan. Okay? Dan ini apabila jawapan kosong, di dalam itu kosong lah. Tiada fakta, tiada huraian. Kosong lah. Alright. Kemudian antara yang menjadi puncak kegagalan exam sains sukan ini yang saya selalu berjumpa dengan pelajar-pelajar ini. Okey, sikap pelajar itu menjadi satu titik tolak yang sangat-sangat penting. Okey. Pertama adalah apabila dia menjawab, dia ikut suka hati dia saja, mengarut panjang-panjang. Ini bukannya sastra, ini bukannya BM, ini adalah subjek sains sukan, ini bukan sejarah, ini bukan geografi, ini adalah sains sukan. It's okay, okay? It's okay kalau kamu menjawab dalam bentuk konteks yang kamu faham walaupun pendek, ringkas, tetapi dia ada isi-isi yang tertentu, fakta-fakta tertentu, penjelasan yang cukup dan juga contoh-contoh yang sesuai. Okey, kita punya peperiksaan sains sukan ini dia tidak dinilai daripada sebanyak mana kamu menghurai. Bukan begitu. Dia perlu sejauh mana kamu menghurai satu-satu, menjelaskan sesuatu, memperihalkan sesuatu, menyatakan sesuatu itu dengan spesifik. Okey, maksud spesifik ialah apabila kita menyatakan satu poin itu adalah firm, teguh. Peneguhan itu ada. Apabila teguh, dia ada lagi support yang lain. Means kita menjelaskan sesuatu itu dengan jelas walaupun ringkas. Okey. Kemudian ini yang selalu masalah. Okey. Tolonglah, okey, para pelajar daripada mana-mana sekolah pun, daripada sekolah saya sendiri pun, tolonglah apabila dalam keadaan sekarang pandemik, cikgu-cikgu kamu menjalankan kelas secara online, ikutlah. Okey, ikutlah. Okey, jika ada masalah berhubung dengan cikgu kamu. Cikgu, saya ada masalah hari ini. Bolehkah saya menyelesaikan tugasan saya lambat sikit? It's okay. Tiada masalah. Kita faham tentang apa yang halangan yang ada sekarang, kekangan yang ada sekarang. Cikgu-cikgu semua kamu faham. Just communicate. Itu yang paling penting. Okay? Kalau dulu kita bolehlah datang sekolah, boleh tanya dalam kelas dan sebagainya. Tetapi sekarang ini senario dia adalah berubah. Kamu semua berada di rumah dan kamu melaksanakan kehadiran, kamu hadir ke sekolah itu dalam bentuk yang lain. Norma baru. Tidak perlu datang ke sekolah tetapi sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti PDPR yang dijalankan oleh guru kamu mengikut masa ataupun jadual yang ditetapkan. Okay? So, please, participate lah semaksimum yang boleh sebab cikgu kamu ada cara-cara yang tersendiri untuk membantu kamu untuk belajar dan sebagainya. Okay, gagal menguruskan masa belajar dan kurang minat. Okay, masa ini sangat penting.
kita sudahlah pandemik dan sebagainya, okey. Masa ini kalau kamu gagal untuk menguruskan masa belajar itu means kamu akan ketinggalan banyak perkara. Okey? Belajar sambil lewat malas, tidak committed dan tidak serius. Okey. Apabila kamu belajar di rumah ini, kamu akan banyak halangan, kamu akan banyak gangguan, kamu akan banyak influenced by many things. Contoh TV, internet, video games dan sebagainya. Okay, membuatkan kamu leka, hayal. So kamu kena fix dengan jadual yang sudah sedia ada. Walaupun pada hari biasa, walaupun belajar di rumah, tapi kamu masih lagi terikat dengan jadual yang sedia ada. Jadual itu dibina, direka bentuk, dibuat untuk kamu dapat ikut PDPR itu dengan bagus. Walaupun satu hari itu cuma mungkin 2 subjek, tapi jangan pandang rendah 2 subjek itu. Heavy. Okay, heavy. Alright. Tidak membuat latihan yang diberikan. Aduh, inilah yang menjadi masalah saya juga selalu. Kadang-kadang kita faham kamu ada komitmen dengan keluarga, terpaksa membantu keluarga dan sebagainya. Faham. Okay? Tetapi tidak akan sepanjang hari kamu akan membantu keluarga. Kamu juga ada tanggungjawab diri kamu sendiri. So, kamu kena pandai-pandai bagi masa, pandai-pandai bagi diri, susun jadual itu. Okey, part itu saya tidak akan sentuh, tetapi untuk part membuat latihan itu, please, untuk kamu faham, menguasai sesuatu konsep itu. Kalau kamu tidak diuji, maka kamu tidak akan dapat apa-apa. Maksudnya ialah dengan latihan yang diberikan, itulah saja yang ada pada diri kamu untuk membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan. Okey. Kemudian tidak membuat ulang kaji last minute study. Ni apabila kebanyakan guru kamu sudah memberikan tugasan dan juga nota penuh dan juga mungkin ada yang memberikan artikel dan juga YouTube yang kamu perlu tonton. Tidak semestinya kamu hari-hari kena menulis, kamu juga boleh menonton YouTube dan sebagainya. Alright. Kemudian dari sekarang inilah kamu kena buat persediaan. Persediaan itu tidak semestinya kamu kena ambil masa sampai 5 jam, 10 jam untuk belajar. Tidak. The best study time adalah setiap subjek itu kamu bagi, setiap hari itu kamu bagi at least komitmen penuh pada satu subjek itu adalah 1 jam. Misalan. Okey. Kalau tidak dapat buat 1 jam, buat setengah jam. Kalau tidak boleh buat setengah jam, why not? Kenapalah 15 minit? But you must concentrate, fully concentrate on what you have to do. Begitu. Jadi janganlah last minute study. Nanti minggu depan, macam sekolah saya minggu depan peperiksaan percubaan. Jadi pada malam ataupun esok paginya tu masa exam itu barulah terkial-kial mencari apa semua. Sanalah baru bertanya dengan cikgu, apa cikgu, apa soalan hari ni, apa semua. Aduh, please. Okay? Jangan berharap sesuatu itu akan diberikan secara percuma. Sebab itulah diadakan ujian ataupun exam. Itu adalah cara untuk kami menguji sejauh mana kekuatan kamu, sejauh mana kelemahan kamu, opportunity kamu untuk kami bantu. Okey, kalau kamu tidak bantu diri kamu lebih awal, macam mana kami mau bantu diri kamu? Maksudnya adalah kamu kena bersedia. Kalau sudah bersedia tetapi masih ada masalah dalam menjawab soalan itu, yes, part itulah yang kamu akan refer pada kami. Cikgu, bagaimana saya hendak mengatasi masalah untuk menjawab soalan ini? Itu yang paling penting. Sebab bukan semua topik itu kamu menghadapi masalah. Mungkin ada satu-satu certain subtopik saja yang ada masalah yang mungkin melibatkan, mungkin kefahaman kamu adalah agak terhad. Okey, kefahaman agak terhad ini banyak dia punya punca. Satu ialah kamu tidak merujuk lagi dengan sumber yang lain. Sumber yang lain. Itu masalah. Pembacaan kurang, okey.
baca pun just baca begitu saja, tidak memahaminya, tidak mendalaminya, tidak lagi membuat rujukan dengan benda-benda lain. So kalau kamu mau memahami ataupun menguasai satu-satu topik itu, satu-satu unit itu, kamu sepatutnya bukan sahaja ada yang sedia ada. Kamu perlu cari apa yang tidak ada yang ada pada kamu. Itu yang paling penting. Okey, dan seterusnya adalah kamu tidak ada keberkatan guru dan juga ibu bapa. Ini yang paling menakutkan lah. Okey, paling menakutkan. Jangan sampai buatkan parents kamu merajuk, kecil hati dan sebagainya apabila diminta untuk apabila ditanya, pagi ni kamu tidak kelas kah? Apalah mama ni? Nanti-nantilah tu. Janganlah jawab begitu. So means kamu kena bawa diri kamu sebagai seorang pelajar tingkatan 6 yang matang, kamu kena bawa diri kamu. Apabila cikgu kamu bertanya pada kamu, hari ni okey bagaimana tugasan hari ni dan sebagainya, jika ada masalah dan sebagainya, sila refer saja. Jangan diam-diam. Okey. Yang seterusnya. Okey, ini adalah saya kupas daripada peperiksaan semester 1 pada tahun 2019. Ini yang berlaku menyebabkan pelajar tidak dapat markah tinggi. Satu adalah pengetahuan pelajar terhad tidak berkembang. Ini yang saya katakan tadi. Okey, apa yang kamu ada itu sahaja yang kamu keluarkan. Maksudnya adalah kamu ada nota, kamu ada PowerPoint slide. Itu sajalah yang kamu rujuk. Itu adalah menjadi satu masalah yang besar. Sepatutnya dalam kamu membuat ulang kaji itu, kamu perlu mempelbagaikan sumber. Kalau kamu hari ini malas membaca, very easy. Buka YouTube, typekan procedure TOTAPS, type dan enter. Dan kamu tontonlah, procedure TOTAPS, T itu apa, O itu apa, T apa, dan sebagainya sampai habis. Dan kalau kamu mau lebih berkesan lagi, apabila kamu menonton YouTube itu dengan nota yang kamu ada dan kamu buat perbandingan dengan nota kamu, playkan YouTube TOTAPS itu dan kamu perhatikan. Okey, TOTAPS. Yang ini saya tiada buat catatan sikit. Tidak semestinya kamu kena buat catatan the whole things. Kamu hanya menonton dan juga mengambil maklumat yang kamu tidak ada. Maksud dia di situ, kamu sudah mengatasi satu masalah di mana kamu ada masalah pengetahuan yang terhad dan juga tidak berkembang, tetapi dengan usaha kamu melihat mempelbagaikan sumber itu, kamu menjadi lebih bersedia dan kamu punya pengetahuan lebih banyak. Okey, dan berkembang. Okey. Dan pengetahuan itulah yang kita akan gunakan. Okey, kita akan gunakan di dalam peperiksaan itu nanti. Okey, kita ada pengalaman, kita buat amali dan sebagainya. Tetapi apabila kita tidak ada pengetahuan ataupun pengetahuan itu terhad dan tidak berkembang, itu yang menyebabkan kalau dalam buku ataupun dalam nota yang kita sedia ada kamu tulis itu yang menyebabkan kamu punya memperihalkan, menghuraikan itu tidak berkembang. Kamu cerita dalam buku cerita dalam nota kamu cerita tetapi di situ yang menyebabkan markah kamu tidak dapat diberikan dengan baguslah. Okey, ada yang turn on dia punya mic, minta mutekan mic ya. Ada dengar suara-suara baby. Okey, thank you. Okey, kedua adalah ini yang kedua. Pengalaman lepas tidak digunakan untuk berhadapan dengan isu dalam soalan. Okey, kamu ini belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, Form 1 sampai Form 5. Kamu juga pernah mengikuti pelbagai aktiviti fizikal dan juga aktiviti sukan sekolah, pertandingan bola sepak dan sebagainya, sukan dan permainan dan sebagainya. Kamu juga pernah mengikuti perkemahan. Contohnya perkemahan kadet polis masa perdana. Okey. Perkemahan kadet bomba, unit beruniform, kamu juga mungkin pernah mengikutinya. Dan kenapa kamu tidak gunakan pengalaman itu sebagai satu bentuk sokongan
okay, pengalaman lepas itu untuk kamu recall, okay, yang ini yang kita panggil sebagai adapt, adopt, apply, okay, apa yang kamu faham, yang kamu lalui itu ke dalam penulisan jawapan. Okay, gunakan pengalaman yang kamu ada. Okay, apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah kamu tidak perlu berfikir sebagai seorang pemeriksa kertas. Kamu juga tidak perlu berfikir sebagai seorang guru sains sukan. Okay, kamu hanya perlu berfikir semasa menjawab soalan, kamu adalah pelajar sains sukan. Kenapa? Soalan yang kamu jawab itu tidak dibina untuk pemeriksa kertas. Kedua, soalan yang diberikan tidak dibina untuk dijawab oleh guru sains sukan macam saya. Tetapi soalan sains sukan STPM semester 1 ini dibina khusus untuk pelajar-pelajar sains sukan. Means kamu kena jawab ikut kamu punya level. Tidak perlulah kamu susah diri untuk berfikir macam mana seorang pemeriksa kertas berfikir, macam mana guru sains sukan berfikir. Tetapi kamu kena gunakan apa yang kamu ada, pengetahuan yang kamu ada, adopt apa pengalaman kamu, apply pengetahuan kamu, okay, ke dalam peperiksaan itu mengikut kamu punya level student. Levels Form 6 student. Okay, adapt, adopt, apply. Apa yang kamu sudah lalui. Okay, jadi pengalaman-pengalaman ini nanti kamu akan gunakan. Contohlah pada kita ambillah semester 1 ini, kamu melakukan amali pertandingan. Okey, amali pertandingan. Jadi, dalam amali pertandingan itu adalah keluar satu soalan. Okey, contohnya jelaskan tugas tugas AJK tertinggi di dalam kertas kerja pengelolaan pertandingan sukan. Contohnya pengurusi, setiausaha, bendahari. Contohlah tiga ini. Jelaskan peranan ataupun fungsi setiap tiga ini. Maksud dia, di sana kamu sudah panik sudah apa? Means maksud dia kamu jangan fikir benda itu kamu tidak pernah memegang peranan sebagai pengerusi atau pengarah program ataupun setiausaha ataupun bendahari program, menyebabkan kamu tidak boleh menjelaskan tentang fungsi ataupun tugas-tugas AJK tertinggi itu. Okey, kamu kena fikir kamu kena lihat daripada perspektif yang lain. Maksudnya adalah kamu pernah nampak kawan kamu A ini menjalankan tugas sebagai pengarah program. Pengalaman kamu melihat itu kamu ambil. Ingat, recall balik, tulis rangka jawab. Oh, hari itu dia bagi arahan. Okey, pengarahan. Lepas itu dia bagi pengarahan, dia bagi taklimat. Oh, okey. Lepas itu dia memberi taklimat itu dia mengingatkan tentang prosedur dan sebagainya. Okey. Means dari pengalaman itulah, walaupun kita kamu bukan sebagai seorang pengarah program, tetapi berdasarkan apa yang kamu pernah nampak, pengalaman yang kamu pernah nampak itu, kamu apply. Kamu adopt. Adapt balik dan apply benda itu dalam bentuk penulisan. Walaupun pengalaman itu hanya setakat visual experience. Okay. Jadi, itu adalah pengalaman. And then yang ketiga adalah, anak-anak, kamu ni selalu terikat dengan buku rujukan. Nota ringkas yang sedia ada. Okey, potonglah nota ringkas yang kecil-kecil itu dan sebagainya. Lipat-lipat dan sebagainya. Kamu cuba untuk satu hari itu, selain daripada apa yang kamu ada, slide PowerPoint yang kamu ada, nota yang kamu ada, buku rujukan yang kamu ada itu, kamu cuba untuk pelbagaikan sumber kamu, pengetahuan kamu. Okey. Menggunakan sumber-sumber yang lain seperti daripada internet, majalah, artikel. Mungkin majalah itu mungkin sekarang ini kita susah mau jumpa. Okay, artikel pun mungkin adalah. Semua artikel sekarang ini dalam bentuk elektronik, media elektronik. Okay, means
apa yang kamu ada sekarang adalah kamu gunakan internet itu sebagai kawan baik kamu untuk mencari maklumat tambahan. Maklumat tambahan, okey. Saya ingin ingatkan, maklumat tambahan ini tidak semestinya, contohlah kan, dalam kamu melihat tentang pemakanan, okey, tentang karbohidrat. Okey, YouTube karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Apa karbohidrat ini diklasifikasikan sebagai makronutrien. Dalam makronutrien itu ada 3 dan sebagainya. Okey, karbohidrat ringkas, karbohidrat kompleks, ada lagi satu adalah saya lupa sudah. Maksudnya apabila kamu melihat YouTube itu, kamu tidak perlu, kalau kamu rasa dalam 20 minit YouTube itu kamu rasa habis data begitu. Yes, betul. Itu kalau kamu tengok sepanjang daripada A to Z. Kalau kamu sebagai seorang pelajar yang matang, kamu ada teknik kamu sendiri. Mungkin ada orang yang menonton daripada A sampai Z. Ada orang yang suka dia skip introduction. Oh, ini enggak penting nih. Dia skip, dia slide, drag and slide. Okay. Apa yang dia mau, itu saja. Apa yang dia mau, itu saja dia tengok. Begitu. Jadi dalam masa 20 minit, dalam YouTube yang berdurasi 20 minit itu, dia cuma dia gunakan dia punya creativity, dia hanya mencari bahan-bahan perkara-perkara yang dia mau cari saja. Okay? Yang dia tidak faham. Apa yang dia faham, it's okay. Tetapi apa yang dia tidak faham, itu dia cuba cari. Means, tidak semestinya kita kena menghabiskan masa 20 minit itu untuk menonton YouTube itu. Tidak. Kita mengambil konteks dengan apa yang kita perlu, itu yang kita ambil. Itu yang kita akan tambah nilai dan sebagainya. Alright. Itu adalah salah satu contoh. Okey, itu ada satu contoh. Kemudian tidak berupaya untuk menghubungkan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Ini adalah berkaitan dengan perkara yang kedua yang saya jelaskan tadi. Okey, pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam sains sukan ini sangat penting. Okey, kalau kamu dulu pernah main batu seremban ataupun engkek-engkek orang bilang. Okey, kamu kena kaitkan pengalaman zaman yang orang bilang ada lagi main 3 selipar misalnya. 3 selipar and then buang. Okey, 3 selipar. Pengalaman itu walaupun zaman kanak-kanak. Okey, contoh lagi yang lain main rondes. Pengalaman daripada kanak-kanak itu adalah yang kamu akan recall. Akan kamu buat untuk menjelaskan tentang sukan untuk mencirikan, membezakan antara sukan, main dan permainan. Jadi kita nampak konteks itu. Okey, kalau konsep main maksudnya just for fun lah. Contohnya tadi, zaman kanak-kanak saya dulu, main ini, main rondes, main 3 selipar, main main guli, semua tu adalah tidak ada undang-undang, bersifat bebas dan sebagainya. Jadi benda-benda itulah yang kita akan gunakan. Siapa kata pengalaman yang lepas tidak langsung tidak ada berkaitan dengan sains sukan? Banyak sangat banyak. Dan kamu juga saya percaya pernah menonton badminton, contoh badminton Piala Thomas ataupun piala badminton piala, contohlah Piala Thomas, di mana peserta itu adalah wanita. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, berdasarkan apa yang kamu nampak dalam pertandingan tersebut, okey, kita boleh nampak dia akan kamera akan pusing sekitar stadium. Bagaimana jumlah penonton masa pertandingan badminton untuk wanita? Nampaknya sikit saja. Okey, contohlah. Berbanding dengan yang lelaki, ramai, sorakan lebih besar dan sebagainya. So itu kita akan ambil kira sebagai isu gender. Isu gender, bias. Okey, penonton lebih suka terhibur dengan pertandingan yang dibuat oleh lelaki. Kenapa? Sebab dia lebih menyeronokkan. Benda itu
perkara itu adalah bias dari segi penonton. Perkara itu juga boleh diguna pakai di dalam kita menulis jawapan. Benda itu tidak ada di dalam buku, tetapi itu masih lagi dikategorikan sebagai yang berkaitan, yang relevan untuk menunjukkan bagaimana bias itu berlaku. Bias antara gender, lelaki. Kenapa lelaki dia punya penonton lebih ramai? Kenapa perempuan itu lebih ramai? Sebabnya perempuan mungkin kenapa lelaki itu lebih ramai, lebih menyeronokkan sebab dia keep on fighting until the end. Relay itu lebih panjang. Kalau perempuan pap mati. Contohlah, itu contoh, bukan semestinya betul tapi kamu gunakan. Tetapi dalam konteks sekarang kita cuba untuk menjelaskan benda itu dalam satu bentuk konteks yang mudah. Okey. Kemudian tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Aduh, tahu sudah exam, tahu sudah STPM, tahu sudah exam minggu depan, exam percubaan, tetapi kamu tidak lagi bersedia menghadapi exam. Okey. Maksud dia adalah cikgu kamu faham, kamu ada banyak tanggungjawab, komitmen dan sebagainya. Ada komitmen belajar, ada komitmen family, ada komitmen pribadi dan sebagainya. Tetapi kamu kena ingat, kamu adalah student tingkatan 6. Kamu ada priority, means kamu kena susun priority kamu. Okay? Kamu kena susun priority kamu itu belajar still number 1. Dan tanggungjawab yang lain itu pun number 1. But how make it as systematic adalah kamu kena selesaikan perkara-perkara itu mengikut priority pada masa itu. Tidak semestinya kamu kena buat the whole thing at the same time. Kamu kena susun. Okay? Kalau kamu nampak tugasan yang diberikan oleh cikgu kamu tu, Cikgu Nordin nampaknya bagi tugasan begini, mengikut perkiraan, mungkin boleh selesai dalam masa setengah jam. Okey, Mama minta sapu rumah dulu. Okey, sapu rumah dululah. Okey, sapu rumah dulu cepat. Relax sekejap, minum air and then fokus setengah jam buat tugasan yang diberikan. Okey. Alright. Jadi tipsnya adalah untuk menjawab soalan sains sukan ini, kamu perlu memahami kata soalan, memahami kehendak soalan itu. Okey. Dan ini yang selalu berlaku. Percaya ataupun tidak. Nombor 2 ini, masalah pengurusan masa ini menjadi satu perkara yang sering kali berlaku. Kamu kena bijak mengagihkan masa. Nanti saya akan sharekan macam mana cadangan saya untuk mengagihkan masa menjawab. Okey, menjawab berdasarkan markah yang diberi. Ini yang saya selalu sakit hati. Markah ada 4. Okey, nyatakan 4 contoh. Nyatakan 3 jenis makronutrien. So, masalah lah. Okey, nyatakan 3 jenis makronutrien. Tapi kamu hanya bagi 2. Okey, yang kamu jawab karbohidrat. Lepas tu kosong. Means kamu hanya dapat 1 je lah. Jawab berdasarkan markah yang diminta. Kalau dia minta 4, bagi 4. Kalau dia minta 3, bagi 3. Kalau dia minta bagi 2, bagi 2. Jangan bagi dia minta 4, kamu bagi 1. Maksudnya di situ sudah kehilangan markah. Dan alasan yang selalu diberikan adalah saya tidak ingat. Kamu kena fikir. Jangan mengalah selagi masa peperiksaan itu belum tamat. Kalau kamu tidak ingat benda itu, ketepikan dulu benda itu. Buat soalan yang lain. Sebab kita bagi peluang. Sebab benda itu, kamu sudah belajar, it's the matter of the time saja untuk kamu recall. Kadang-kadang kita tengah menulis tu, ini pula jawapan yang untuk soalan tadi tu. Okey. Catat. Jangan fikir dulu. Catat dulu apa jawapan yang kamu terfikir itu dan continue dengan menjawab yang tadi. Catatan itu adalah sangat-sangat penting sebab dia boleh hilang lagi anytime. Okey? Alright. Jawab soalan yang anda yakin dahulu. Ini pemilihan dia. Ini yang selalu menjadi masalah kepada student. Menjawab soalan terlalu lama. Berkisar terlalu lama daripada soalan 1. Kenapa begitu?
Oh, cikgu soalan satu susah cikgu. Alah matilah. Ni macam mana mau jawab ni? Come on lah guys, boys and girls. Kalau sudah nampak kamu tidak boleh go through soalan itu dulu, it's okay. Move to question number 2. Nanti balik kepada question number 1. Okay? Jangan buang masa terlampau lama di satu-satu soalan itu. Itu yang menyebabkan kamu tidak dapat menjawab soalan dengan bagus, tidak mengikut dan juga tidak mengikut masa yang ditetapkan. Means kamu kena tinggalkan soalan yang sukar dahulu. Jangan buat soalan yang susah dahulu. Buat soalan yang senang dulu. Sebab potensi untuk dapat menjawab soalan yang senang, yang kamu fahami, yang kamu tahu itu adalah sangat-sangat tinggi. Maksudnya banyak masa boleh dijimatkan di situ. Okey, banyak masa boleh dijimatkan di situ. Contoh, kalau satu soalan itu mengambil masa selama 5 minit untuk dijawab, tetapi disebabkan oleh soalan itu adalah kamu faham dan kamu tahu jawapan dia dan quite easy for you, means kamu jawab less than 5 minutes, maybe 3 minutes. Okay, 3 minutes, okay, check, dan okay, no problem. 2 minutes itu, 2 minit yang berbaki itu, itulah yang akan kamu gunakan untuk menjawab soalan tambahan kepada masa untuk menjawab soalan yang susah itu. Okey. Jadi sekiranya fakta-fakta ini yang saya kaitkan tadi, sekiranya ada fakta utama ataupun terlupa fakta yang berkaitan, logik dan berkaitan, ini akan diberi markah. Maksudnya macam yang saya katakan tadi tentang isu gender dalam sukan, perbezaan bias, pilih kasih itu, kita tidak semestinya menceritakan pilih kasih itu dalam konteks apa yang ada dalam buku, tetapi kita juga boleh memikirkan konteks bias itu dalam bentuk yang lebih holistik, yang lebih global. Okey, contoh, kenapa penonton lebih suka pertandingan yang disertai oleh pemain lelaki ataupun atlet lelaki? Kenapa perempuan dia punya penonton kurang? So means daripada situ kita sudah boleh fikirkan, okey, disebabkan oleh spectator. Okey, media lebih suka menguar-warkan besar-besaran tentang sukan lelaki berbanding dengan sukan perempuan yang disertai oleh perempuan. Kenapa? Okey, because of audience. Sebab banyak yang telah kita lihat bahawa ada certain sports walaupun ditayangkan secara live dan sebagainya, ditonton di stadium, dia punya audience, penonton dia kurang berbanding dengan yang lelaki. Itu adalah kita nampak peranan spectator, media itu. Sepatutnya media itu perlu adil. Macam mana dia mempromot permainan dalam kalangan atlet lelaki, dia begitu juga dia mempromot untuk kalangan atlet perempuan. Okey, itu contoh. Benda itu tidak ada dalam buku, tetapi kita memikirkan benda itu secara logik. Alright. Seterusnya, teknik pengolahan sangat penting. Okey, penggunaan istilah-istilah sains sukan itu perlu dieja dengan betul. Ini adalah semester 2 lah. Okey. Gambar raja, jadual, graf ataupun peta minda menyokong fakta-fakta yang anda berikan boleh menambah markah. Okey, maksud dia di sini adalah untuk ini adalah selalunya saya suggest. Biasanya saya suggest kepada pelajar-pelajar pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar yang saya suggest kepada pelajar-pelajar untuk menulis graf ataupun peta minda ini sebagai pemula untuk menjawab soalan esei. Okey, sebagai pemula untuk menjawab soalan esei. Dia adalah sangat-sangat penting. Okey. Kemudian gambar raja ataupun jadual ini, peta minda ini, kalau saya selalu sarankan kepada pelajar saya, dan biasanya pemeriksa sangat suka sesuatu itu dimulakan, dijelaskan dalam konteks yang ringkas, informatif. Informatif. Means sebelum kita menghurai, kita perlu memulakan penjelasan itu dalam konteks yang lebih ringkas, mudah dan informatif.
Maksud dia adalah untuk soalan esei saya sarankan untuk mulakan dengan menunjukkan gambar rajah bagaimana proses itu berlaku ataupun jadual bagaimana jawapan itu boleh dicirikan ataupun graf ataupun peta minda berkaitan dengan penerangan setiap satu fakta penerangan dan juga contoh, dan selepas itu barulah kamu jelaskan dengan penggunaan ayat. Okey, ayat. Selepas jadual ataupun peta minda itu nanti kamu akan jelaskan dengan ayat sokong. Okey, jadi graf ataupun peta minda itu adalah sebagai satu bentuk sokongan. Okey, soalan esei yang mempunyai pecahan, pilih soalan esei yang mempunyai pecahan itu sebab dia lebih mudah dan markah dia kita boleh target, okey, ini berapa markah yang kita boleh capai, ini berapa markah yang kita boleh capai. Walaupun orang kata mungkin ada certain yang tidak boleh kita jelaskan dengan bagus, tetapi at least kita boleh dapat markah yang maksimum. Okey, maksimum. Berbanding dengan soalan tunggal. Sebab ada soalan yang akan direct letak 15 markah. Okey, letak 15 markah. Tetapi benda itu sangat-sangat berisiko. Sebab jika ada ketinggalan, mungkin maksimum pun kamu boleh dapat 8 daripada 15 ataupun 10. Sayang. Tetapi kalau ada pecahan-pecahan ini, kita boleh dapat jawab soalan itu dengan spesifik dan kita boleh mengikut apa kehendak soalan itu dengan lebih bagus. Sebab mungkin ini juga akan membantu kamu untuk mengurangkan risiko kesilapan dalam menjawab soalan itu. Okey. Kemudian, soalan yang mudah tetapi sukar untuk mendapatkan fakta perlu dielakkan. Jadi maksud dia kalau semester ini kamu ada empat topik yang kamu belajar. Sosiologi sukan, pengurusan sukan, kesenangan dan rekreasi dan juga pemakanan sukan. Maksud dia adalah kamu kena kuasai topik-topik ini dengan baik. Okey, misalan soalan pemakanan sukan. Kamu punya background sains itu mungkin sebab pemakanan sukan kita ini banyak berkaitan dengan sains pemakanan. Maksud dia kalau soalan itu susah untuk soalan esei, janganlah cari pasal. Janganlah cari pasal untuk menjawab soalan pemakanan itu. Kamu kena fikirkan ada dua lagi soalan yang dikaitkan yang ada, iaitu antara pengurusan ataupun sosiologi, pengurusan sukan ataupun kesenangan dan rekreasi. So mana-mana soalan itu kamu boleh nilaikan sejauh mana kamu punya penguasaan terhadap topik itu. Okey. Sekiranya mendapat semasa menjawab soalan esei struktur, tiba-tiba dapat idea ataupun fakta untuk soalan yang kamu tinggalkan tadi, catat dulu supaya tidak lupa. Okey, kadang-kadang nanti. Nah, itu yang menyebabkan kamu tidak dapat benda itu. Seterusnya sekejap ya. Alright. Seterusnya, ini yang gunakan pergerakan fizikal ini untuk semester 2, gunakan bahasa yang mudah. Okey, gunakan bahasa yang mudah. Jangan sekali-kali gunakan bahasa Kadazan, bahasa Iban, bahasa Bugis di dalam menjelaskan soalan itu. Okey. Saya bukan menggalakkan, tetapi kalaulah terdesak, kamu tidak boleh ingat terminologi itu dalam konteks bahasa Melayu. Kamu boleh tulis dalam konteks bahasa Inggeris. Okey? Boleh. Alright? Boleh. Tetapi saya bukan menggalakkan, tetapi jika tidak ada lagi cara lain untuk mentranslate ataupun menterjemahkannya, just tulis dalam bahasa Inggeris. It's okay. Alright? Boleh diterima. Okey, sekiranya anda boleh, sekiranya ada masa, anda boleh menambah bagi menjawab soalan esei. Okey, ini yang paling penting. Setiap soalan esei itu kamu kena tulis dalam lembaran yang berlainan. Okey, lembaran yang berlainan. Biasanya soalan esei itu nombor 5, nombor 6, nombor 7. Jangan sekali-kali menulis dua soalan, menulis jawapan dua soalan itu dalam satu kertas yang sama. Elakkan begitu. Satu soalan esei untuk satu kertas sahaja. Jangan gabung-gabung. Kenapa? Ini yang saya katakan sebagai kalau ada idea lain, kamu boleh tambah lagi di dalam kertas yang sama itu.
Tetapi kalau kamu sudah benda itu kamu tidak boleh, kalau sudah ruangan itu terhad, itu yang menyebabkan kamu tidak boleh lagi menulis apa-apa. Sayang. Maksudnya, satu soalan esei, satu lembar. Jadi, untuk soalan yang kedua adalah kamu gunakan lembaran yang lain. Okey, jangan gunakan satu kertas yang sama. Okey, satu kertas yang sama. Alright. Pemilihan penggunaan tulisan hendaklah mudah dibaca, tidak berbunga-bunga. Aduh, tolonglah janganlah letak kuaci di situ, dia punya titik I di situ. Gunakan penulisan yang mudah. Dan juga gunakan tulisan, penulisan itu kenalah mudah dibaca. Okey, sebab kita tahu pemeriksa juga adalah individu ataupun orang biasa. So, kita bagi dia peluang untuk memeriksa skrip jawapan kita itu, kamu itu, dengan hati yang senang. Kalau sudahlah tulisan itu cakar ayam, hati gundah gulana. Ini budak, aduh. So, bagi dia hati yang senang membaca dan sebagainya. Walaupun masa itu sangat mencemburui kita, kamu menulis itu terpaksa cepat dan sebagainya, tapi itu bukan menjadi satu lesen untuk menulis cakar ayam. Okey, pemilihan penggunaan pen sangat perlu untuk mengelakkan daripada kerosakan. Okey, please. Saya nasihatkan jangan pakai dakwat basah. Okey, dakwat kering. Okey, sama ada pen mata bulat biru ataupun hitam. Okey. Alright. Okey. So, ada soalan sebelum saya teruskan? Ada soalan sebelum saya teruskan? Boleh soal di sini. Ya dah? Masih mengikuti saya? Alright. Okey, kita teruskan. Okey. So, saya ingin kongsikan sebelum tu, isi minyak dulu ya. Okey. Saya untuk yang ini, untuk menjawab soalan, saya sudah mencirikan satu teknik bagaimana hendak menjawab soalan itu dengan ikut konteks yang kamu mampu. Maksudnya adalah kamu menulis jawapan itu, bukan soalan. Kamu menulis jawapan itu mengikut konteks level pelajar tingkatan 6. Saya tidak akan membina kamu hari ini untuk menyediakan kamu hari ini untuk berfikir untuk menulis seperti seorang pemeriksa kertas ataupun berfikir ataupun menulis sebagai seorang guru sains sukan. Dan saya hari ini hanya memberikan berkongsi idea bagaimana kamu hendak menulis dengan bagus, dengan baik mengikut konteks kamu adalah pelajar tingkatan 6. So saya lebih fleksibel. Saya tidak mau kamu aim diri kamu itu, cikgu kamu bagi kamu skrip jawapan. Okey. Skrip jawapan kamu macam ni. Perfect. Yes, perfect itu pada kertas. Tetapi apa yang pada diri kamu itu kamu kena accept, kamu kena akui yang kamu ini tidak perfect. Dan tidak semestinya tidak perfect itu kamu tidak boleh perform well. Kamu boleh gunakan apa yang ada pada diri kamu ini, menjawab ikut kematangan kamu, ikut cara berfikir kamu. Yang penting dia adalah sesuatu yang boleh diterima. Okey, diterima pakai untuk ditulis sebagai jawapan. Okey, jadi saya ringkaskan benda ini. Teknik yang saya gunakan selama ini adalah teknik SMART. SMART itu maksudnya kita faham bahawa sains sukan ini jauh beza dengan subjek-subjek yang lain. Geografi, sejarah, pengajian am berbeza sangat-sangat. Cara kita menulis pun jauh berbeza. Okey, maksud dia adalah SMART itu adalah kamu disarankan untuk menulis jawapan dalam bentuk yang simple. Tidak perlu berbunga-bunga Alkisah, taib. Tidak. Alright? Kamu perlu menulis dalam bentuk penulisan yang simple tetapi jelas, simple but clear.
Kamu tidak perlu mengurai yang panjang-panjang. Yang penting kamu ada elemen-elemen yang diperlukan. Contoh, kalau dia minta nyatakan fakta, kamu berikan fakta je lah. Okay? Fakta itu, penjelasan itu perlu firm, perlu clear. Walaupun dia cuma ada beberapa perkataan saja, mungkin dalam kamu memerihalkan itu, takrifkan main. Okey, mungkin main adalah aktiviti yang dilakukan pada bila-bila masa yang tidak mempunyai peraturan, yang hanya berkonsepkan kepada bersosial dan juga menikmati keseronokan bermain, dan dia disertai oleh pelbagai orang. Contohnya dia dilaksanakan pada bila-bila masa, sama ada pagi ataupun petang, pada waktu tengah hari dan sebagainya, dan dia adalah bersifat yang temporary, sementara. Okey. Contoh itu adalah mungkin dari segi penerangan saya adalah penerangan berdasarkan saya sebagai seorang guru sains sukan. Tetapi yang bezanya adalah kamu sebagai pelajar sains sukan takrifkan main itu. Okey, main itu ditakrifkan sebagai aktiviti yang dijalankan pada bila-bila masa yang tidak mempunyai undang-undang ataupun peraturan, yang berteraskan, yang hanya menekankan tentang keseronokan. That's it. Cukup. Tak payahlah berfikir macam saya tadi. Ikut macam kamu. Alright. Tetapi dia mesti clear. Apa itu main itu perlu di-clearkan. Okay. Must have, M itu must have justification. Maksud dia adalah setiap jawapan ini yang membezakan kamu dengan level Form 6 ini dengan yang arus perdana. Walaupun kamu kamu ada fakta benda itu. Contoh adalah kesenggangan. Contoh kesenggangan. Okey, kesenggangan itu, cirikan kesenggangan. Okey, cirikan kesenggangan. Jadi kamu mencirikan benda itu, tetapi kesenggangan itu tidak komplit kalau kamu tidak memberi justifikasi bagaimana kesenggangan itu dilakukan. Okey, kesenggangan itu adalah sesuatu aktiviti yang dijalankan pada masa yang terluang, pada bila-bila masa. Okey, pada bila-bila masa. Maksudnya dengan melakukan sesuatu yang tidak membebankan, yang untuk mengisi ruang yang kosong pada masa itu sahaja. Itulah maksudnya justifikasi. Justifikasi. Maksudnya kesenggangan itu bukan setakat kita menyatakan tentang, menjelaskan tentang apa itu konsep kesenggangan, tetapi kita menjelaskan bagaimana kesenggangan itu berperanan ataupun diberi maksud dalam konteks yang lebih jelas, dijustifikasikan. Okey. Kemudian M with high quality. Ini saya selalu suka. Kalau ini adalah berkaitan dengan markah. Kalau sudah markah itu 4, please jadi tamak sikit. Please jadi tamak. Mesti saya dapat 4. Jawapan saya ini yang saya tulis ini mesti dapat 4. Janganlah cakap masa exam. Oi, saya pang meja. Saya mesti dapat nih. Relax. Okay. Jadi kita menjawab soalan itu, kalau dia bagi 4 markah, try your best untuk achieve 4 markah itu. Bukannya dapat 1 pun jadilah, come on lah. Aduh. Okay? So jawapan kamu itu mesti disasarkan dengan berkualiti supaya kita dapat markah yang paling tinggi. Kalau dapat 4 lah. Kalau dapat 15 lah. Okay? Kalau tidak dapat 15, maksudnya kamu ada satu aku janji yang memastikan kamu perlu mendapatkan markah yang paling maksimum untuk diri kamu. Okay. R pula, ready with framework. Okay, please, dalam menjawab soalan itu, apa-apalah soalan. Soalan struktur kah ataupun soalan esei kah, perlu ada rangka jawapan. Rangka jawapan ini tidak perlu mengambil masa yang terlampau lama. Buat catatan ringkas di kertas kosong. Okey, buat catatan ringkas di kertas. Maksud dia kamu membina satu
konteks dalam minda kamu yang dizahirkan dalam bentuk kerangka jawapan untuk memastikan yang kamu ini akan mendapat menjana idea dan juga mendapatkan idea untuk penulisan, dan juga ini yang akan membantu kamu untuk mendapatkan markah maksimum itu tadi. Dan T adalah time management. Ini yang paling sukar. Antara SMAR, T adalah selalu menjadi masalah utama. Okey, iaitu time management. Kita untuk kamu tahu bahawa peperiksaan kertas satu ini dia diminta untuk pelajar diminta untuk menjawab soalan dalam tempoh 1 jam 15 minit. 1 jam 30 minit. Maksudnya kamu kena buat semua soalan itu dalam tempoh 1 jam 30 minit dengan kaedah cadangan saya ini. Pengurusan masa semasa menjawab soalan adalah seperti ini. Okey, kita ada bahagian A, bahagian B. Cadangannya adalah bahagian A, markah ada 30, semuanya soalan struktur. Okey, ada 4 soalan. Jadi cadangan menjawab soalan 30 hingga 40 minit satu soalan. Maksudnya setiap soalan itu, satu soalan itu untuk bahagian A itu minimumnya adalah maksimumnya adalah 10 minit untuk satu soalan. Okey? 10 minit untuk satu soalan. Maksimum. Maksudnya kamu time lah. Okey? Kamu time bahawa satu soalan itu mesti 10 minit. Okey. Tengok jam. Okey. Buat rangka, buat apa ni, jawab semua satu soalan itu dalam 10 minit. Dan kamu juga apabila, okey, ini saya kongsikan ya. Apabila kamu menjawab satu soalan itu kurang daripada 5 minit, maksudnya kamu berdepan dengan masalah kehilangan markah. Percaya ataupun tidak, kamu tes nanti. Okey? Maksud dia 10 minit itu adalah untuk kamu menyediakan diri kamu berfikir, menyediakan kerangka dan sebagainya, menjawab soalan dengan teliti, dengan cermat, bagi mengelakkan kecuaian, kehilangan markah. Maksud dia, kalau kamu kurang daripada 5 minit, potensi untuk hilang markah itu sangat tinggi. Dan kamu kena pastikan kamu menjawab lebih daripada 5 minit untuk satu soalan. Di situ yang kamu boleh refer. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 1A, 1B, 1C. Okey, ini jawapan dia, double check dan sebagainya. Means, kalau dalam 5 minit itu kamu tengok confirm benda ini, kamu boleh dapatkan SMART itu tadi. Okey, markah yang tinggi, maksud dia kamu layak untuk move ke next question. Maksud dia sana ialah kita mengurangkan risiko kehilangan markah itu. Dan kita memaksimumkan potensi untuk mendapat markah maksimum. So, itu untuk soalan bahagian A. 30 hingga 40 minit. Satu soalan lebih kurang maksimum 10 minit. Okey? Dan kamu dan digalakkan soalan itu dijawab dalam tempoh 5 minit. Tidak kurang daripada 5 minit. Jadi, markah yang lebih itu kita akan bring forward. Itu yang akan membantu kamu nanti. Untuk bahagian B, soalan esei, kamu ada 3 soalan. Okey? Dan kamu hendaklah jawab 2 soalan yang kamu mampu jawab. Jangan jawab soalan yang kamu tidak mampu langsung jawab. Yang mana kamu susah untuk mencari fakta-fakta dan idea-idea itu. Walaupun kamu sudah cuba. Maksud dia adalah untuk bahagian B ini, satu soalan, okey? Satu soalan, kita ada 1 jam 30 minit, cukup masa dia. Kamu boleh menjawab soalan untuk soalan esei, satu itu 25 minit, 30 minit. 30 minit, sangat panjang. Maksud dia termasuklah kerangka, penulis kerangka dia dan sebagainya. Kita jangan, apabila kamu menulis jawapan itu untuk soalan esei, less than 10 minutes, maksudnya risiko untuk hilang markah itu sangat-sangat tinggi. Mistakes tetap ada punya. Maksudnya satu soalan itu tidak kurang daripada 20 minit untuk kamu jawab. Okey? 20 minit satu soalan esei.
Jadi apabila kamu menjawab 20 minit dalam satu soalan esei itu, termasuklah kita merancang, merangka dia punya proses dan sebagainya, dan kita menjawab, kita ada sediakan gambar raja, sokongan, peta minda, jadual yang kita sediakan. Maksudnya kamu sudah ada satu penulisan jawapan yang sistematik yang akan membantu kamu untuk mendapat markah yang cukup baik. Okey, jadi sebelum menjawab soalan, please jangan panik, jangan terlampau gairah. Okey, uruskan tekanan, stres itu dan juga bangkitan itu, jangan over excited dan cubalah ucap bismillah, berdoa, mengikut agama masing-masing lah. Okey, mengikut agama masing-masing. Janganlah terlampau fikirkan bahawa soalan semua susah. Tidak. Kamu kena, ketenangan itu akan memberikan kamu satu solution untuk kamu berhadapan bagi menyelesaikan masalah yang ada di atas meja itu. Bila kamu panik, kamu terlampau gairah, itu yang akan menyebabkan kamu tidak boleh menjawab soalan, rasa gelap gelita dunia ni, ataupun terlampau senang, nah mati nah soalan, aku targetnya, over excited. Jadi di situ bila over excited itu yang akan menyebabkan kecuaian akan berlaku. Okey. Alright, jadi saya ingin memperkenalkan kaedah teknik menjawab soalan saya menggunakan yang paling simple, yang tidak memerlukan satu keadaan yang paling yang terlampau perfect, yang hanya menggunakan masa yang simple, iaitu menggunakan 4 langkah ini, 4L2M ini. Saya sudah gunakan teknik ini sekian lama. Jadi 4 langkah ini dalam masa 2 minit ini adalah pertama adalah setiap soalan itu, daripada soalan struktur sampailah soalan esei, kita kenal pasti dulu asal usul soalan itu. Sebab kita tahu setiap soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya kita tahu, ini soalan daripada soalan pertama memang daripada sosiologi, memang confirm. Soalan kedua adalah daripada pengurusan sukan. Soalan ketiga adalah kesenggangan dan rekreasi. Soalan keempat adalah pemakanan. Soalan kelima sama ada sosiologi, pengurusan 5, 6, 7 sama ada dia antara 4 topik itu. Jadi kita tahu memang asal usul dia secara amnya adalah daripada 4 topik itu. Tetapi yang kita mau kenal pasti adalah kita mau kenal pasti asal usul. Okey, topik satu ini. Kalau dia punya sosiologi, asal usulnya dalam sosiologi itu kita ada beberapa subtopik. Jadi kita kenal pasti. Ini adalah daripada sukan dan ekonomi. Maksudnya apabila kita menulis kenal pasti asal usul soalan itu, kita tulis macam tadi sukan dan ekonomi, maksudnya kita tidak lagi diganggu gugat oleh subtopik yang lain. Sukan dan ekonomi. Maksud dia dalam otak kita set dia adalah daripada sukan dan ekonomi, dan kita hanya berkisar dalam otak kita ini hanya berkisar kepada asal usul soalan sukan dan ekonomi sahaja. Tidak ada berfikir tentang sukan dan gender, kemudian proses sosialisasi. Kita tidak fikir benda itu. Kita hanya fikirkan apa yang ada dalam soalan itu, contohnya sukan dan ekonomi. Jadi yang lain-lain itu kita sudah tidak peduli. Maksudnya beban untuk berfikir itu sudah mula kurang. Ini secara psikologinya. Okey, beban untuk berfikir itu sudah kurang dan kita berfikir lebih sistematik. Okey, lebih sistematik. Maksudnya kaedah ini membuatkan pelajar untuk menulis jawapan mengikut kaedah yang sistematik, teratur dan juga berimpak. Okey, yang kedua adalah ini yang perkara yang selalu menjadi masalah. Kecuaian berlaku di sini adalah masalah pelajar tidak faham, kecuaian berlaku. Kamu kena ketahui bahawa soalan itu ada dia punya key-key yang tertentu. Okey, key-key yang tertentu. Kamu bukan setakat untuk kenal pasti asal usul, soalan ini adalah soalan sukan dan ekonomi. Tetapi apa yang disoal dalam soalan itu, kamu membuatkan kamu tidak hati-hati untuk menjawab soalan. Contoh, soalan sukan dan ekonomi itu meminta kamu
menjelaskan tentang apakah peranan sukan terhadap pembangunan ekonomi negara. Maksud dia, perkataan kata tugas itu menjadi titik tolak apa benda yang kamu kena buat. Okey, contoh kata tugas nyatakan. Kata tugas nyatakan maksud dia kamu hanya perlu menyatakan sesuatu itu dengan spesifik. Buat apa menghurai? Kata tugasnya sudah nyatakan, bukannya menghurai. Jadi kamu kena menyatakan benda itu dengan spesifik. Nanti saya tunjukkan. Okey, fahamkan, gariskan kehendak soalan dan sasaran soalan. Okey, kamu kena garis. Kalau dia minta 3, bagilah 3. Kehendak soalan dan sasaran soalannya adalah contoh ekonomi, kemudian gender, wanita dan sebagainya. Itu adalah kehendak soalan ataupun sasaran soalan. Nanti saya akan kupas benda ini. Buat rangka jawapan SMART yang ada fakta, yang kamu boleh huraikan secara ringkas dan juga berikan contoh berdasarkan markah. Ini yang kita akan perincikan. Walaupun dia ringkas, benda itu yang akan membantu kita untuk menjelaskan satu-satu konsep itu. Okey, benda ini boleh dilihat daripada soalan ini. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, untuk sains sukan STPM yang baharu ini, soalan semuanya adalah dalam bentuk berasaskan kebat. Okey, berasaskan kebat. Semua soalan adalah berasaskan kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia tidak akan bagi satu soalan yang direct. Okey, nyatakan jenis-jenis sosialisasi, tidak. Dia akan bagi satu stimulus. Okey, pertama, macam saya katakan tadi, bermula dengan kita kenal asal usul soalan. Okey, asal usul soalan itu kita tulislah di tepi soalan itu semasa exam. Oh, asal usul soalan ini adalah daripada topik sosialisasi. Okey, sosialisasi menerusi sukan. Jadi itu adalah, jadi apabila kita kenal pasti benda itu adalah sosialisasi menerusi sukan, maksudnya kita tidak akan fikir lagi subtopik yang lain yang tidak berkaitan. Yang kedua adalah kita kena fahami kata tugasnya. Okey, berdasarkan rangsangan ataupun stimulus yang ada di dalam soalan ini, okey, kita melihat kepada kata tugas itu seperti yang ada di situ, nyatakan. Maksudnya apabila menyatakan kehendak soalan itu, kata tugasnya menyatakan, itu yang kita kena bulatkan supaya kita confirmkan apa bentuk tindakan penulisan yang kita perlu buat. Contoh, kehendak soalan nyatakan iaitu meminta kamu untuk memberikan respon. Untuk kamu menyatakan benda itu secara ringkas, secara jelas, secara spesifik. And then yang keempat adalah kehendak soalan. Kita kena gariskan ataupun bulatkan kehendak soalan itu. 3 ejen sosialisasi itu yang adalah dia punya kehendak soalan. 3 ejen sosialisasi yang mempengaruhi penglibatan. Okey, jadi kehendak soalan itu, tugasan itu, arahan itu, apa yang perlu diberikan sebagai respon dan bagaimana cara untuk memberikan respon. Maksudnya 3 itu berdasarkan 3 ejen. Okey, yang mempengaruhi penglibatan dan sasarannya adalah kumpulan fokus kanak-kanak dan remaja, bukan main bantai sahaja. Okey, 3 ejen sosialisasi itu bantai. Tetapi dia tidak merujuk kepada sasaran kumpulan fokus. Ini yang selalu berlaku. Dia nampak dia baca secara pintas, secara langsungnya, habis. Terus dia jawab. Ini yang kita panggil sebagai cuai. Dia tidak lagi melihat kepada apa-apa yang di dalam ni, stimulus dia tidak perhatikan, dia tidak baca bagus-bagus, kata tugas dia tidak ni. Itu yang menyebabkan apabila berlaku semasa peperiksaan, ada 3 baris, itu yang menyebabkan sanalah jawapan mengarut. Alah, 3 ruangan ini tidak cukup lah, tambah lagi tulis kecil-kecil lagi. Padahal ruangan 3 baris ini adalah mencukupi untuk menjawab soalan. Yang penting kamu memahami, mengetahui apa kehendak soalan itu. Kalau nyatakan, kita nyatakan sajalah. Buat apa hurai? Okey. Jadi
soalan jawapan itu mestilah berdasarkan kata tugas, kehendak soalan dan juga sasaran kumpulan fokus. Last but not least adalah kita mesti menjawab berdasarkan markah yang diberikan. Sebab kehendak soalan itu jelas menyatakan dia minta 3. Okey, dia minta 3. Okey, agen sosialisasi. Ada juga yang makhluk Tuhan paling seksi ini jawab 3 agen sosialisasi ini adalah abang, kakak, sepupu. Semua itu adalah dari konteks family. Bukannya 3 agen. Dia adalah dari konteks yang sama. Keluarga. Jadi dia tidak diterima sebagai markah penuh. 3. Tidak. Sebab dia adalah daripada komponen yang sama. Abang, kakak, bapa, mama. Itu adalah family. Cluster family. Nah, keluar sudah. Cluster family. Alright? Jadi, kalau kita menyatakan 3 agen sosialisasi ini dalam satu konteks kluster yang sama, maksudnya kita cuma dapat 1 markah je lah. Itu. So, kamu kena hati-hati. Alright. Jadi 3 agen sosialisasi yang boleh mempengaruhi penglibatan mesti disesuaikan dengan stimulus. Kejayaan Datuk Lee Chong Wei dalam sukan badminton telah mendorong ramai kanak-kanak dan remaja menceburi bidang sukan ini. Jadi, idol. Okey, jadi 3 agen sosialisasi. Maksudnya kamu kena berfikir selain daripada Datuk Lee Chong Wei as a idol, ada 3 orang yang lagi menyebabkan kanak-kanak dan remaja menceburi bidang sukan badminton. So, kamu kena fikir. Ini yang kita panggil sebagai kebat. Kamu kena berfikir. Alright. Itu adalah satu contoh. Alright. Jadi, bagaimana kita hendak membina rangka jawapan? Okey, ini adalah bergantung kepada soalan. Okey, cara yang paling mudah untuk kamu menjelaskan satu-satu jawapan itu adalah membina rangka jawapan. Kenapa perlu rangka jawapan? Rangka jawapan ini sangat-sangat penting. Kalau kamu terus menulis jawapan tanpa membina rangka jawapan, kamu akan membuatkan jawapan kamu itu cacamarba. Tidak tersusun, tidak sistematik. Walaupun soalan itu adalah soalan yang ringkas, tetapi kamu perlu membina konsep yang kuat di dalam otak kamu supaya kamu boleh menzahirkan benda itu dalam penulisan yang tepat, yang jelas. Jadi, macam mana caranya untuk kita mencapai jawapan yang tepat dan jelas itu adalah dengan membina rangka jawapan. Okey, faktanya apa? Justifikasinya apa? Contohnya apa? Walaupun benda itu mungkin nyatakan, tetapi tidak semestinya benda itu sia-sia. Mungkin juga ia ada untuk rangka soalan 1, mungkin ada kaitannya dengan soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7. Contoh. Okey? Dan benda ini adalah sesuatu yang membuatkan pelajar dapat target. Berapa markah yang dia boleh capai? Maksimum. Maksudnya tidak adalah risiko gagal. Okey, dalam exam. Okey, ini adalah satu contoh ya. Okey, macam mana benda yang kedua adalah selain daripada membina kaedah rangka jawapan ini menggunakan rangka jawapan, kamu juga boleh membuat peta minda. Okey, isunya apa di tengah-tengah? Okey, isunya, dan biasanya jadual dan juga peta minda ini adalah pemula kepada kamu sebelum kamu menulis menghurai soalan esei yang dipilih di bahagian B. Ini paling penting kerana pemeriksa sangat-sangat suka pelajar ataupun calon menjelaskan sesuatu jawapan itu dalam bentuk yang lebih ringkas. Sebab kalau dia sudah nampak, pemeriksa ini, kalau dia sudah nampak konteks betul, faktanya betul, huraiannya secara ringkas betul, dan juga penggunaan contoh-contohnya betul, dia hanya cuma perlu go through semua penulisan itu secara sepintas lalu.
Sebab dia sudah nampak konteks itu sudah dibina lebih awal dan dia boleh bagi markah yang tinggi. Itu adalah salah satu cara untuk kita memudahkan penulisan jawapan dan kita memudahkan pemeriksa untuk memeriksa jawapan kita. Apabila mudah, maksud dia happy. Happy. Manusia ni kalau sudah happy, hati dia senang, dia juga bagusnya budak ni, bagusnya okey, bagi okey, full mark. Means kita singkatkan masa pemeriksa itu untuk menjawab soalan. Walaupun dari segi profesionalnya, pemeriksa ini adalah seseorang yang telus, yang jujur, yang berintegriti, tetapi kita juga faham tanggungjawabnya berat dan kita mau permudahkan. Jadi kita bina konsep itu dalam bentuk yang lebih baik dan kita membantu dia memeriksa jawapan kita itu dengan hati yang senang, hati yang terbuka. Maksudnya apabila dia senang, hati dia happy, sebab dia sebagai manusia dia akan memberikan, mungkin dari segi konteks psikologi itu dia boleh rasa terbuka hati. Okeylah, budak ini berdasarkan keperluan-keperluan ini boleh diterima, ini boleh diterima, ini boleh diterima. So itu contoh. Alright. Jadi halangan dalam menulis jawapan yang baik ini, pertama adalah seperti yang saya sudah share tadi, adalah kekurangan maklumat. Okey. Macam mana kurang maklumat? Tidak membaca lah apalagi. Okey. Tiada nota, tidak buat latihan, tidak merujuk apa-apa, kuranglah maklumat. Inilah. Kurang membaca, berat sebelah, okey? Berat sebelah, tertekan. Ini yang menyebabkan pelajar-pelajar tidak boleh menjawab soalan dengan bagus, tertekan. Terlalu yakin, okay? Overconfident, soalan ini matilah, memang confirm. Padahal terbalik, kebat. Salah dia punya ni. Relax, okay? Jangan terlalu gairah. Andaian yang tidak munasabah, ini yang kita panggil sebagai jawapan mengarut. Yang tidak dikasih jawapan. Okay. Berangan-angan, pemendek pikiran jangka masa pendek, dia hanya fikir benda itu, dia baca terus dia jawab. Nggak masalah lah. Okay, dia terus baca dan jawab. Dia tidak fikir lagi apa sebenarnya yang perlu dia jawab. Itu yang daripada konteks 4L2M itu dia tidak pegang. Terlalu beremosi. Okay, dia fikir benda lain. Okay, semalam dia tengok drama, terbawa-bawa drama sampai exam. Okay. Ataupun beremosi, dia rasa dia rasa soalan itu dia rasa soalan itu susah. Terus dia give up. Okay, emosi lah tu. Jadi berfikiran sempit, dia tidak berkembang. Ini yang kita mau ubah. Okay, takut kepada perubahan. Okay, dalam kamu menjawab soalan itu, kamu jangan hadkan kamu punya idea itu dengan apa yang ada dalam buku. Kamu perlu gunakan apa yang kamu faham, apa yang pernah kamu lalui untuk kamu menulis jawapan itu. Tidak semestinya jawapan itu kena tepat mengikut buku. Kamu kena gunakan apa sahaja yang boleh membantu diri kamu untuk membina satu bentuk jawapan yang rasional, yang relevan, yang berkaitan. Okey? Rasa tidak percaya, ini part ini adalah sangat-sangat perlu diatasi. Self-confident itu perlu ada. Macam mana kita hendak meningkatkan self-confident itu adalah dengan sentiasa membuat latihan yang diberikan oleh guru. Sentiasa menyediakan diri kamu masa untuk membuat ulang kaji. Sentiasa tahu bagaimana hendak menggunakan jadual belajar yang sedia ada. Okey? Dan kalau kamu boleh ikut semua perkara yang saya nyatakan itu, maksudnya confident level kamu itu akan lebih baik. Selain daripada sokongan family, sokongan daripada guru-guru dan sebagainya. Okey? Tidak terlalu memilih, malas berfikir ini saya tidak boleh bantu apa-apa. Bolehlah ni, bolehlah, hantam sajalah, janji jawab. Tu, jangan. So, don't give up. Mesti sentiasa ada pemikiran yang positif untuk sentiasa. Okey, ni jawapan ini susah tapi benda ini aku boleh buat ni. Okey.
Selagi benda ini boleh dijawab, jawab. Jangan sekali-kali tinggalkan kosong. Walaupun rasa benda itu kurang confident, jangan sekali-kali tinggalkan kosong. Okey, jadi 8 perkara yang boleh membantu kamu memperoleh grade A dalam peperiksaan STPM. 1, jawapan yang jelas. Maksud dia balik kepada konsep kaedah menjawab itu. Jawapan itu kena jelas. Kalau dia minta nyatakan, nyatakan secara jelas. Okey, jangan tergantung. Okey, jangan tergantung. Jawapan itu kena tepat, jawapan itu kena berkualiti. Untuk jawapan yang berkualiti ini ada cabaran dia. Okey, ada cabaran dia. Maksud dia cabaran dia adalah kamu kena rajin cari maklumat. Bukan terhad dengan maklumat yang sedia ada, buku yang sedia ada. Maksudnya macam yang saya katakan tadi, kamu tengok YouTube, malas mau menulis, kamu YouTube, satu nota kamu, okey. Contoh kamu ada buku rujukan, okey. Tekan YouTube. Hari ini saya malas mau membaca, saya mau dengar saja. Okey. Okey, sosiologi. Okey, main apa dia? Okey. Berdasarkan di YouTube itu. Okey. Kamu dengarlah. Oh, benda ini tidak ada dalam nota saya. Pap. Satu perkataan, dua perkataan. Japun bukannya ada apa-apa. Dan itu adalah salah satu untuk kita mempelbagaikan cara kita belajar. Okey, yang seterusnya adalah jawapan yang konsisten. Konsisten ini dia sesuatu yang agak sukar. Tetapi bagaimana kita hendak membina jawapan yang konsisten itu? Ini dia. Kaedah SMART. Setiap soalan esei itu kita rangka jawapannya. Dan kita masukkan rangka jawapan ini sebagai sebahagian daripada jawapan kita sebenar di dalam soalan esei itu. Kita jelaskan bentuk jawapan itu dalam konteks yang jelas. Setiap satu itu ada, walaupun pendek-pendek, it's okay. Yang penting dia adalah sesuatu yang boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. Siapa bagi kan? Okey, daripada jadual ini, daripada 15 markah, kamu boleh dapat 8 markah. Mana lagi yang 7 markah? Mana lagi 6 markah? 6 markah akan diperoleh daripada penjelasan yang kamu buat dalam penghuraian. Itu. Kedua adalah bagaimana kita menjelaskan satu-satu konsep itu dalam bentuk yang simple, diagram. Jadi soalan esei itu kita pecahkan dulu dia. Kita generate dulu idea kita menggunakan contoh mind mapping. Kalau tidak sesuai dengan jadual itu, gunakan mind mapping. Okey, guna apa saja yang ada lah. Okey, gunakan mind mapping, dan mind mapping ini kita masukkan di dalam skrip jawapan kita, lakar dia cantik-cantik untuk menjelaskan bagaimana proses itu berlaku. Contoh langkah-langkah. Okey, ataupun punca berlakunya polarisasi. Contoh berlakunya polarisasi itu kita boleh jelaskan di sini dengan cantik. Okey, simple saja, 1-2 word saja. Dan ini akan menyokong jawapan kita dalam soalan esei. Begitu juga dengan sukan dan ekonomi. Okey, peranan media, peranan bagaimana sukan itu boleh meningkatkan ekonomi negara. Tukaran wang asing. Kemudian peranan media dan sebagainya, dan kita kembangkan mengikut dia punya ciri-cirinya. Okey, dan benda itu sudah jelas, dan inilah yang akan mengembangkan idea kita untuk membuat penulisan yang lebih firm. Ini yang saya panggil sebagai jawapan yang konsisten. Kita based on jadual, based on peta minda, dan kita jelaskan benda itu dalam bentuk penulisan yang bagus. Okey, seterusnya adalah jawapan yang logik dan benar. Okey. Part ini yang saya selalu saya mahu kamu ingat bahawa jawapan logik dan benar ini yang kamu boleh gunakan daripada pengalaman kamu, apa yang kamu nampak, apa yang kamu lalui sebagai sebahagian daripada kamu punya idea untuk menulis jawapan. Tidak semestinya apa yang ada dalam buku sahaja yang perlu kamu dapat, kamu kuasai ataupun kamu tulis. Tetapi kalau benda yang ada di dalam buku nota tidak keluar dalam kepala kamu, apa akan jadi? Maksudnya kamu kena gunakan alternative way. Okey? Laluan alternatif untuk memastikan soalan itu kamu dapat jawab.
Okey, kamu dapat jawab. Maksudnya apa saja yang logik? Contoh, ciri-ciri seorang pengurus yang baik. Ciri-ciri seorang pengurus yang baik. Mungkin soalan itu tidak ada di dalam di dalam buku, tetapi dia adalah sebahagian daripada kebat. Okey, kamu kena fikirkan, oh, seorang pengurus itu perlu ada kemahiran, pengetahuan. Okey. Jadi itu adalah merujuk kepada kemahiran-kemahiran yang ada. Bagaimana kemahiran itu boleh dicirikan sebagai salah satu bentuk ciri pengurus yang baik. Kenapa dia tidak boleh disoal? Dia adalah soalan yang berkaitan dengan pengurusukan. Apakah kemahiran? Sebab yang kamu tahu hanya 3 bentuk kemahiran yang perlu dikuasai oleh perlu ada pada seorang pengurus sukan, iaitu kemahiran komunikasi, verbal, non-verbal, kemudian kemahiran teknikal dan juga kemahiran konseptual. Itu yang ada dalam buku. Tetapi apa yang tidak ada dalam buku sebenarnya, apa yang boleh secara umumnya soalan meminta kamu untuk menyatakan apakah ciri-ciri seorang pengurus yang baik. Nah, mampus benda yang tiada dalam buku, tetapi dia adalah sesuatu yang relevan. Benda yang baik untuk dijadikan sebagai satu jawapan merujuk kepada ciri-ciri pengurus yang baik. Ini adalah salah satu contoh soalan yang mungkin keluar, yang mungkin disoal di dalam peperiksaan. Begitu juga dengan pemakanan sukan. Okey. Contoh, saya seorang tua. Saya ingin mengamalkan gaya hidup sihat. Okey. Cadangkan apa makanan yang sesuai untuk saya untuk memastikan saya tidak gemuk, saya sihat. Contoh. Benda itu yang kita tahu di dalam konteks buku teks piramid makanan. Apa paling atas, apa paling bawah. Jadi yang soalan tadi lebih kepada strategi pemakanan untuk orang tua. Jadi maksudnya kamu kena ada satu konteks yang luar daripada kotak, yang mana benda itu adalah yang kamu boleh gunakan logik akal dan benar. Maksudnya kalau orang tua, kamu tengoklah, ambillah kamu punya parents sendiri. Okey, parents kamu sudah masuk kepada kategori yang berumur, contohlah. Okey. Apa yang dia selalu, tak boleh makan lah yang benda-benda bergula ni. Oh, yang lemak ni saya tidak mahu. So, maksud dia kamu gunakan apa yang ada dalam persekitaran kamu itu untuk dijadikan jawapan. Itu yang sebagai logik dan benar. Okey, yang ketujuh adalah jawapan yang seimbang. Maksud dia seimbang adalah kalau dia minta 5, bagilah 5. Kalau dia minta 3, bagilah yang 3. So, konteks seimbang ini semua kita boleh target sudah. Soalan 1 sampai 4 dalam soalan struktur, kita tahu sudah kita boleh bagi jawapan yang bagus, seimbang. Jangan pula, dan untuk mendapatkan satu jawapan yang seimbang ini, maksudnya kamu jangan terlalu fokus kepada soalan-soalan yang kamu suka. Kamu kena belajar semua topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Okey. Maksudnya kamu tidak digalakkan untuk spot the question. Sebab soalan tidak akan memihak kepada kamu. Soalan akan keluar dalam bentuk apa sahaja yang kamu tidak sangka. Itu kamu kena prepare. Soalan yang kamu tidak akan sangka dia dikeluarkan. Sebab apa yang ada dalam sukatan pelajaran ataupun buku teks, itu apa yang ada dalam buku. Tetapi kamu kena ingat, kamu adalah pelajar tingkatan 6 dan soalan itu adalah berasaskan kebat dan kamu kena berfikir secara kebat. Okey? Itu satu. Jadi jawapan itu sempurna lama. Nombor 8 ini bagi saya tidak wajib lah. Saya hanya letakkan di situ untuk kamu fikirkan. Bagaimana kamu untuk berfikir bahawa jawapan kamu itu adalah satu bentuk jawapan yang baik. Kalau sempurna itu, kalau bagi saya, nobody is perfect lah. Okay? Mungkin daripada 15 itu, kamu boleh dapat misalan 14. Itu pun sudah cukup bagus. Tetapi untuk mendapat 15 itu, kamu kena ada extra effort. Ada extra
usaha. Maksudnya kamu ada do and don't. Apabila kamu belajar, kamu kena fokus. Kamu kena buat latihan yang lebih banyak. Kamu sentiasa communicate dengan cikgu. Sentiasa mencari bahan-bahan tambahan, maklumat-maklumat tambahan dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya. Gunakan sebagai pelbagai platform untuk memastikan kamu bersedia dalam konteks pelbagai knowledge. Okey, dan saya ingatkan sekali lagi, untuk semester 1 ini, kamu jangan terlalu terikat dengan konten yang ada dalam buku. Sebab apabila kamu terikat dengan konten dalam buku, maksudnya kamu punya idea itu tidak berkembang, jawapan kamu tidak berkembang. Apa yang kamu baca dalam buku, dalam notes, itu sahaja yang ada. Tetapi apabila soalan itu ditwist, macam saya katakan tadi, okey, rancangkan satu pemakanan untuk atlet yang sudah berumur. Tidak semestinya atlet itu kena umur yang muda saja. Ada pertandingan atlet veteran. So kamu kena fikir apa strategi pemakanan yang sesuai untuk mereka. Diorang tidak boleh ambil karbohidrat tinggi. Jadi apa boleh tetapi dalam konteks yang kamu kena jelaskan, dia kena ambil something yang boleh memberikan dia tenaga juga, tapi dia tidak boleh ambil kalori yang tinggi. So kamu kena fikir, okay, high fiber dietary intake. Contoh, high fiber itu apa? Maksud dia masih lagi makanan yang boleh memberikan tenaga, tapi dalam konteks tenaga yang diperlukan, yang spesifik, yang kalorinya tinggi, yang sesuatu yang sesuai dengan dia punya pemakanan berdasarkan usia. Dia tidak mau gemuk misalnya, sebab certain makanan tu ada dia punya keboleh hadaman dan boleh cernaan itu tinggi. Ada yang keboleh cernaan itu ada mengambil masa dan sebagainya, diserap dan mengambil masa. So itu yang kamu kena faham. Okay, alright. So nampaknya itu sahaja untuk yang ini. So saya balik kepada yang ini. Sebab saya perlu tekankan yang ini, konsep SMART ini. Okay, bagi saya ada masa 5 minit sebelum kita buka soalan. Bentuk soalan berasaskan kebat. Ini adalah 4 kaedah yang saya sarankan. Okay, menjawab soalan itu menggunakan teknik 4L2M. Pertama, kamu kena kenal pasti dan tuliskan dulu asal usul soalan. Kamu kena recall balik. Kamu tahu soalan satu memang daripada sosiologi sukan, tetapi apa subtopik dia? Janganlah ingat dia punya poin-poin itu, 1.2 apa, 1.3 apa dan sebagainya. Tetapi cukup dan memadai kalau kamu ingat, oh dia adalah daripada proses sosialisasi, ataupun oh ini adalah isu sukan sukan dan gender. Oh ini adalah daripada karbohidrat contoh. Cukup begitu. Ketahui dan fahami, bulatkan kata tugas. Nyatakan, itu kena bulatkanlah. Nyatakan, perihalkan, huraikan, bincangkan, senaraikan. Benda-benda itu benda-benda itu adalah berbeza untuk setiap satu. Fahami dan gariskan kehendak soalan ini yang mandatory. Garis kehendak soalan itu dan sasaran. Kepada siapa soalan itu ditujukan. Okay? Dan buat rangka jawapan SMART. Jadi bagaimana kita ada banyak kaedah. Sama ada dalam merangka jawapan dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk peta minda. Jadi dalam konteks soalan itu, saya sarankan untuk kamu menjawab menggunakan teknik 4L2M itu, menggunakan apa yang kamu nampak di dalam slide ini supaya kamu menjawab soalan itu secara sistematik. Dan kamu juga boleh memastikan kamu dapat menjawab soalan itu sebaik yang mungkin, mendapatkan markah itu sebaik yang mungkin, sebab perancangan dalam menulis jawapan semasa peperiksaan secara berfokus adalah sangat-sangat penting. Sebab kita tahu peperiksaan semester 1 ini adalah peperiksaan yang menentukan
STPM ini akan menentukan apakah prestasi pencapaian kamu untuk semester 1 ini. So, sains sukan adalah sesuatu yang jauh berbeza dengan subjek lain. Kita tidak ada satu penjelasan ataupun soalan yang perlu kamu menjelaskan seperti kamu mengambil subjek geografi ataupun sejarah ataupun pengajian am. Soalan sains sukan adalah berasaskan soalan yang berbentuk kebat yang memerlukan jawapan yang tepat berdasarkan kehendak soalan yang diperlukan. So, kita tidak perlu menjawab panjang lebar. Okey, memadai dalam konteks dapat menjelaskan sesuatu tu secara spesifik dengan menggunakan fakta-fakta yang sesuai dan relevan, logik dan juga menggunakan contoh-contoh yang sesuai. Okey, alright. Okey, so untuk itu ada soalan sebelum kita beralih? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Okey. So kalau tidak soalan, saya rasa sampai itu saja. So saya harap-harap bengkel hari ini kita semuanya dapat manfaat yang diperlukan. Okey. Dan jika ada sebarang soalan, bolehlah nanti post something di YouTube saya. So untuk melihat semula rakaman ini boleh tengok di YouTube Cikgu Din, cari je Cikgu Din. So anyway, thank you for participating bengkel pada hari ini. Okay. Dan harap-harap kita boleh berjumpa sekali pada masa yang akan datang lah. Okay, sebelum tu ada yang soalan. Setelah cikgu di YouTube tidak berubah, apa boleh buat lah. So yang penting nanti saya akan betulkan. Saya akan betulkan rakaman ini dan saya akan postkan di YouTube lah. Sebab ada technical. Saya pun tidak pasti technicalnya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, soalan di sini kalau tanya perihalkan, jawab kena ada huraian. Yes. Soalan kalau kata tugas perihalkan, okey. Kalau soalan yang minta perihalkan, kamu kena ceritakan, memerihalkan benda itu secara jelas. Berbeza dengan nyatakan. Kalau nyatakan secara ringkas saja, tapi kalau perihalkan, kamu kena ceritakan benda itu secara panjang lebar. Okey, secara panjang lebar. Okey. Cikgu, mau tulis kehendak soalan itu balik kah? Kehendak soalan tidak perlu ditulis balik. Kamu direct to the point. Kamu kena kamu tulis je direct to the point. Contoh, nyatakan nyatakan proses sosialisasi. Okey? Kamu tidak perlu menggunakan perkataan yang panjang. Proses sosialisasi terbahagi kepada dua. No need. Direct to the point. Proses sosialisasi menerusi sukan. Proses sosialisasi melalui dan menerusi dan ke dalam sukan. Okey. Proses sosialisasi menerusi sukan, dan yang nombor 2 tulislah nombor 1 proses sosialisasi menerusi sukan, dan yang kedua adalah proses sosialisasi ke dalam sukan. Cukup itu saja. Okey.
Cikgu kalau tulis jawapan boleh dalam bentuk PowerPoint ataupun yang lengkap. Okey, saya rasa ini adalah soalan untuk soalan esei. Kalau dalam bentuk PowerPoint, masalahnya ialah jawapan itu tidak komplit. Kita tahu jawapan itu kalau dalam bentuk point, jawapan itu tidak komplit, maksudnya akan ada yang ketinggalan. Contoh, okey, contoh, soalan adalah berdasarkan, okey, contoh okey. Okey, soalan adalah berdasarkan perihalkan ciri-ciri. Okey, perihalkan ciri-ciri sistem pertandingan kalah mati. Okey, perihalkan ciri-ciri pertandingan sistem kalah mati. Okey, kamu bagilah poin. Okey, mudah untuk diuruskan. Tetapi kamu sudah kehilangan markah di situ awal-awal sebab soalan meminta kamu perihalkan. Maksudnya kamu ada penjelasan untuk ciri-ciri itu. Okey. Kamu tidak perlu menulis yang panjang-panjang. Okey. Ciri yang pertama itu satu, perihalkan. Ciri sistem kalah mati adalah sistem pertandingan yang mudah untuk diikuti dan difahami kerana dari segi sistem dari segi penjadualannya adalah mudah. So sistem penjadualan yang mudah itu dari segi jadual itu adalah kita memerihalkan. Apa yang mudah? Sistem jadual. Pembentukan sistem jadual itu adalah mudah dan senang untuk menentukan dan berdasarkan jadual itu dia tidak complicated. Contoh, dalam huraian itu perlu contoh kah cikgu? Yes. Asal sahaja soalan menyatakan huraikan. Okey, asal saja perkataan huraikan. Contoh kita ambil okey, huraikan faedah penglibatan dalam aktiviti kesenggangan. Huraikan penglibatan dalam aktiviti rekreasi dengan menggunakan contoh yang sesuai. Yes. Mesti ada fakta, mesti ada penghuraian, mesti ada contoh. Sebab itulah sebelum kamu menjawab soalan itu, kamu kena bina rangka jawapan. Rangka jawapan itu kamu gunalah jadual. Okey, fakta yang pertama. Faedahnya adalah dari segi kesihatan. Itu adalah fakta. Penghuraiannya adalah dapat meningkatkan tahap kesihatan dan mengelakkan daripada penyakit. Itu adalah penghuraian dan contohnya adalah penyakit penghuraiannya adalah untuk mengelakkan daripada penyakit sedentary seperti darah tinggi, seperti darah tinggi dan obesity. Obesity adalah penyakit dan contoh aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan di dalam jadual itu adalah contoh jogging, hiking dan sebagainya. Simple sahaja dan jadual itulah yang akan memandu kita menjelaskan satu persatu itu dengan lebih baik. Ada lagi? Alright. Cikgu, saya ada soalan. Ya, siapa nih? Anak kesayangan cikgu. Pandailah kau. Apa soalan dia? Kalau soalan minta 3 markah, kalau bagi lebih boleh kah? Okey, soalan minta 3 markah, bagi lebih. Berapa kamu bagi lebih? Macam bagi 4. Boleh? Tiada masalah. Oh, terima kasih juga. Boleh, tidak masalah. Jangan bagi 10 lah. Okey cikgu, okey. So, kalau mau bagi lebih itu biarlah berpada-pada. Okey, betul orang cakap bagi lebih lagi bagus daripada kurang. Yes, betul. Tapi bagi lebih itu janganlah berlebih-lebihan. Kalau dia minta 4, just extra 1 je lah. Bagi 5. Kalau dia minta 3, just extra 1 je bagi 4. Janganlah bagi sebab maksud dia adalah kalau kamu bagi lebih daripada yang diminta, maksudnya di situ sudah ada unsur meneka. Meneka.
Maksudnya jawapan kamu itu sudah masuk kepada kategori meneka jawapan yang betul. Dan di situ jelas nampak kamu tidak yakin dengan jawapan kamu. Sebab kalau dalam soalan struktur nyatakan kamu diminta untuk memberikan jawapan yang betul, tepat, mengikut peruntukan markah yang diberikan. But dalam konteks kita sains sukan, dia tidak masalah untuk bagi lebih, tetapi lebih itu jangan berlebih. Kalau dia minta 4 bagi 1 lagi ekstra 5, yes, cukup. Itu sebagai backup. It's okay lah, no problem. Tapi kalau bagi berlebih-lebihan tu, sebab kita punya ruangan jawapan pun terhad. Itu yang masalahnya. Okey, cikgu, kalau soalan esei tidak pasti, macam mana mau yakin jawab? Terus jawab semua soalan ke in case ada soalan yang banyak markah itu? Okey. Okey, good question. Untuk soalan itu, yes, tiada masalah untuk kamu menjawab semua soalan esei itu, ketiga-tiga soalan itu. Tiada masalah. Sebab pemeriksa akan memeriksa semua jawapan itu. Semua jawapan yang kamu berikan itu. Dia akan periksa. Tetapi yang menjadi masalah itu, balik tanya pada diri kamu, adakah masa kamu untuk menjawab soalan itu cukup? Maksudnya kamu kena pastikan pemilihan soalan itu adalah berasaskan kamu punya penguasaan kepada satu-satu topik itu. Sebab buat apa buang masa jawab semua soalan kalau kamu boleh pastikan kamu boleh menjawab 2 soalan esei itu dengan bagus. Dia tiada istilah untuk mana-mana satu yang paling tinggi, tidak. Biasanya kamu akan pilih, pelajar akan pilih soalan yang boleh dijawab. Dan biasanya masa itu cukup-cukup. 1 jam 30 minit itu cukup-cukup sahaja. Dan kalau kamu jawab untuk soalan yang ketiga itu, biasanya kamu akan bagi poin-poin biasa saja. Dan dia tidak akan dapat markah yang banyak. Mungkin ada dapat 4, 3 daripada 15. Tu. Okay. Alright. Itulah pasalnya kamu kena buat persediaan. Persediaan itu sangat-sangat penting. Sebab kalau tiada persediaan, itu yang kamu akan menyebabkan kamu tidak pasti. Tidak pasti. Right? Lagi? Bahagian A dalam bentuk poin. Okey, untuk soalan struktur, kamu ada nampak dia ada 3 baris, 2 baris. Maksudnya tidak ada penguraian lah di situ. Okey, tidak ada penguraian di situ, just bagi apa yang dia mahu. Biasanya soalan akan minta dalam bentuk nyatakan ataupun senaraikan sahaja dalam soalan struktur. Tidak akan ada huraikan di dalam soalan struktur, tidak ada. Okey, tidak ada. Rafizan, okey? Lagi? Okey, kita ada 2 minit lagi. Okey. Esei berapa perenggan juga? Soalan kau ni, bah. Esei tidak ada perenggan. Tidak ada berapa perenggan untuk jawab. Okey, bergantung kepada kehendak soalan. Contoh, huraikan tentang bagaimana sukan itu boleh meningkatkan ekonomi negara. Berapa perenggan? Ikut pengetahuan. Maybe. So, tidak ada berapa perenggan di situ. Maksudnya, kalau soalan itu 15, maksudnya, kalau dalam 15, kamu kena ada 5 fakta yang kamu perlu jelaskan, justifikasikan beserta dengan contoh yang sesuai. Kenapa 5? Kenapa bukan 4? Sebab kita berdasarkan markah. Markah itu 15. Untuk kita menyatakan 5 ini, so 5 jawapan ini, ada berapa markah? Means 3 setiap satu. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5? 15. Yes. 15. Maksudnya 15 itu 15. Okey, 15 ini maksud dia setiap fakta yang dijelaskan beserta dengan huraian itu mesti diberikan perenggan setiap satu. Okey?
Habis satu penjelasan untuk satu fakta dan contoh yang diberikan, langkau satu baris ataupun dua baris. Kenapa dua baris? Kenapa tidak satu baris saja? Supaya nampak kemas. Okey, selain daripada nampak kemas, kemas itu adalah benda yang Menarik. biasa. Biasa. Kita mesti mau kemas. Tetapi kenapa kita langkau dua baris? Sebab kadang-kadang wahyu datang. Dan kamu boleh tulis wahyu itu di dalam ruangan yang dua baris yang kita buat tadi tu. Sebab kamu ni adalah unik. Kamu tiba-tiba dapat idea. Dan bagaimana kamu hendak gunakan idea itu, tulis idea itu adalah berdasarkan jika ada ruang kosong di dalam itu. Tetapi kalau kamu tidak langkau dua baris ataupun tiga baris, macam mana kamu mau tulis maklumat tambahan? Itu yang menjadi masalah. Okay, so saya sarankan untuk setiap fakta itu yang dijelaskan itu langkau dua baris. Langkau dua baris untuk setiap satu. Jadi kalau ada lima fakta, lima penghuraian, maksudnya setiap lima itu kena diseparatekan, dipisahkan, langkau dua baris. Okay? Right? Lagi? Cikgu, boleh saya mencela? Ya, saya. Bagaimana pula dengan jumlah limit perkataan? Mungkin ada spesifik Tiada. jumlah perkataan yang perlu diletakkan? Tidak. No such thing. Okay. Thank you. Lagi? Alright. Lagi? Ada lagi? Okay. So, tepat 2 jam kita berbengkel. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Untuk kelas saya, sentiasa berhubung dengan saya. Okay. So, thank you very much kepada semua yang hadir pada hari ini. Thank you support untuk bengkel hari ini. So, kesilapan, masalah teknikal ini adalah di luar daripada jangkaan saya sebab saya sudah buat persediaan tapi mungkin ada masalah, saya pun tidak tahu di mana. It's okay. So, technical itu adalah perkara kedua. Yang penting content delivered. Okay, konten dapat disampaikan dengan jelas dan juga berdasarkan konteks yang kita perlukan. So anyway, daripada sekolah lain, thank you very much sebab ikut sekali bengkel cikgu hari ini. Kirim salam dengan cikgu kamu. Thank you very much. Okay, untuk kelas saya, okay, sila catatkan kehadiran di grup kita, siapa yang hadir hari ini, alright, di grup kita. Dan juga yang lain-lain itu tugasan juga saya sudah bagi. So siapa yang ada masa free nanti bolehlah buat tugasan. So itu saja, thank you very much. Jumpa lagi akan datang. Kalau kita perlu kita akan buat lagi spesifik bagaimana menulis jawapan itu. Okay, kita tumpu kepada menulis jawapan saja. Hari ini kita buat bengkel keseluruhan, tetapi selepas ini mungkin kita menulis, fokus kepada menulis jawapan. Okay, so itu saja. Thank you very much. Cikgu Ana, thank you very much Cikgu Ana. Okay. Bye-bye Cikgu. Ya, Cikgu Ana, thank you very much. Nanti kita jumpa lagi kontak-kontak. Okay, Rina. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, Cikgu. Bye.